Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar. Okey, untuk kelas matematik kita hari ini, cikgu akan sambung pelajaran kita berkaitan dengan cara melukis graf fungsi ya. Okey, cikgu nak kamu buka buku teks matematik kamu, buku surat 152. Okey. Untuk melukis graf, okey, seterusnya apa yang kamu kena tahu, pasangan tertib yang kita dah belajar sebelum ni dalam membina jadual nilai dan juga dalam mengenal pasti hubungan antara fungsi. Okey, kalau kamu ingat pasangan tertib di mana dalam bentuk dalam kurungan x, y. X ni maksudnya merujuk nilai pada paksi X dan Y ini merujuk pada nilai pada paksi Y. Okey, dia berpasangan. Kita panggil dia pasangan tertib. Okey, boleh dipelokkan pada satah kartes mengikut skala yang diberikan. Kemudian titik-titik ini disambungkan untuk membentuk graf. Bagi memudahkan graf fungsi dibina, kita boleh mengikuti langkah-langkah ini. Okey, pertama, kamu kena tahu untuk langkah-langkah melukis graf, kena bina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Okey, jadual nilai ni cikgu dah ajar pada kelas sebelum ni. Okey, kita kena bina dulu jadual nilai. Yang kedua, lukis setiap paksi dengan skala yang diberikan atau dengan skala yang sesuai. Dan yang ketiga, plotkan titik. Titik yang kita dapat dalam bentuk pasangan tertib tadi, iaitu dalam kurungan X, Y bagi pasangan tertib daripada jadual nilai. Dan akhir sekali, sambung titik-titik itu dengan garis lurus atau lengkung yang licin. Okey. Alright. Itu antara langkah untuk kita melukis graf fungsi. Okey, ini sebagai imbas kembali kepada kamu untuk kamu ingat semula. Okey, koordinat dalam kurungan 0, disebut juga sebagai asalan ataupun paksi tengah bagi satah kartes di mana dia adalah persilangan antara paksi X dengan paksi Y. Okey. Dan ditandakan dengan O, okey, huruf O besar. Okey, paksi X juga disebut sebagai paksi mengupuk. Manakala paksi Y juga disebut sebagai paksi mencancang atau menegak. Ini kena ingat balik ya. Yang paksi menegak atau mencancang ni adalah paksi Y. Paksi mengupuk atau mendatar ni adalah paksi X. Okey. Dan persilangan antara paksi X dengan paksi Y ini adalah titik tengah. Di mana koordinat dia adalah dalam kurungan 0, dan ditandakan dengan huruf O besar. Ini kamu kena tahu. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok contoh 5. Okey, cikgu nak bincangkan dengan kamu contoh 5. Okey, soalan dia. Soalan A, lengkapkan jadual nilai di bawah bagi fungsi Y sama dengan 2X tambah 4. Okey, pertama kita kena lengkapkan jadual nilai. Ingat balik macam mana nak lengkapkan jadual nilai. Okey. Cara-cara dia macam mana kita gunakan fungsi yang diberikan iaitu Y sama dengan 2X tambah 4. Okey, alright. Kemudian kita tulis macam ni. Apabila X sama dengan negatif 1. Negatif 2 ni tak perlu kira sebab dah ada nilai Y dia. Kalau kamu tengok dalam jadual nilai yang diberi ni, untuk negatif 2, pasangan tertib dia untuk nilai Y dia adalah 0 sudah diberi, kita tak perlu kira. Kita kira yang tak ada nilai Y dia. Okey, sebab itu apabila X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 2. Okey, X ni kamu gantikan dengan negatif 1. Okey, buat kurungan, masukkan negatif 1. Ingat 2X maksudnya 2 darab X. Jadi kurungan ini maksudnya darab. Okey, 2 kurungan negatif 1. Okey, tutup kurungan, tambah 4. Fungsi dia tambah 4 dah. Okey, sama dengan, 2 darab negatif 1 akan dapat negatif 2 tambah 4. Sama dengan, negatif 2 tambah 4 sama dengan 2. Okey, dapat 2, kamu isi dalam jadual nilai ini 2. Okey, kemudian kita kira pula apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2 dalam kurungan X ini kamu gantikan dengan 0,
tutup kurungan tambah 4 sama dengan 2 darab 0, 0, 0 tambah 4 sama dengan 4. Okey, yang seterusnya apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 2 dalam kurungan X ini kamu gantikan dengan 2. Kurungan maksudnya darab sebab fungsi dia 2 darab X. 2X. 2X maksudnya 2 darab X. 2 darab X. Sama dengan 2 dalam kurungan 2. Okey, X sama dengan 2. Tutup kurungan tambah 4 sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Okey, sekarang ni kita dah dapat semua nilai Y untuk nilai X yang dia tak beri dalam jadual nilai ini. Jadi kita lengkapkan jadual nilai. Inilah hasilnya. Okey, iaitu X negatif 2, 0, X negatif 1, 2, X 0, Y dia 4, X 1, Y dia 6, okey, X 2, nilai Y dia 8. Okey, X 3 nilai Y dia 10. Okey, kemudian tengok soalan yang kedua. Okey, dia minta kamu untuk dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okey, ini skala dia 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Okey, lukis graf bagi fungsi itu untuk nilai X dari negatif 2 hingga 3. Ini apa maksud dia? Nilai X dari negatif 2 hingga 3. Inilah maksudnya. Nilai X kat sini. Maksudnya negatif 2 hingga 3. Paling kecil negatif 2, paling besar 3. Jadi dia merangkumi nilai negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Itu maksud dia. Okey, jadi seterusnya kita tengok bagaimana untuk kita lukis graf. Okey. Pertama, kamu kena ingat graf yang kamu nak lukis itu perlulah mengikut skala yang diberikan. Skala paksi X. Okey, yang diberikan adalah 2 cm kepada 1 unit. Ada skala pada paksi Y 2 cm kepada 2 unit. Macam mana tu? Okey. Ini kalau kamu tengok sebenarnya graf ini dilukis pada kertas graf. Okey. Jadi cikgu minta untuk menyenangkan kerja kamu. Okey. Kalau hari ini kamu tak ada kertas graf, untuk masa akan datang, kalau kamu ada kesempatan, ada pergi ke Pasaraya ataupun Speedmart, okey, kalau ada kertas graf, boleh beli kertas graf. Sebab kalau kamu guna kertas graf, lagi mudah untuk kamu dan membantu kamu untuk faham dengan lebih baik bagaimana untuk melukis graf. Ini yang dalam rajah ini yang kamu nampak ni, cikgu besarkan ni. Ini ya, graf ni dilukis pada kertas graf. Untuk kertas graf, dia ada petak-petak kecil macam ni. Dan setiap petak-petak yang ni, petak yang ni yang bukan yang kepada kecil ni, dia ni. Dan satu petak ni, ukuran dia sebenarnya adalah panjang dia 2 cm dan tinggi dia 2 cm. Okey. Okey, jadi kita tengok bagaimana untuk lukis graf. Dia kata gunakan skala untuk paksi X 2 cm kepada 1 unit. Skala pada paksi Y 2 cm kepada 2 unit. Okey, kita kena plotkan titik mengikut pasangan tertib daripada jadual nilai di atas. Iaitu ini ya. Jadual nilai yang kita dah lengkapkan tadi sebenarnya dah disusun dalam pasangan tertib masing-masing. Yang pertama kamu tengok ini, negatif 2 pasangan tertib dia, Y adalah kosong. Nilai X dia negatif 2, nilai Y dia kosong. Ini pasangan tertib dia yang pertama. Pasangan tertib yang kedua, negatif 1, 2. Yang ketiga, 0, 4. Seterusnya 1, 6, 2, 8 dan 3, 10. Ini ya. Negatif 2, 0. Dalam kurungan negatif 1, 2. Dalam kurungan 0, 4. Okay, dalam kurungan 1, 6. Dalam kurungan 2, 8. Dalam kurungan 3, 10. Ingat, yang nombor pertama ni mewakili nilai pada paksi X. Dan nombor yang kedua ni mewakili nilai pada paksi Y. Okey, jadi dengan menggunakan kertas graf, okey, pertama kamu lukis dulu paksi Y. Paksi tegak paksi Y, gunakan pembaris, lukis paksi Y. Okey. Kemudian lukis satu lagi paksi X. Iaitu paksi mengufuk. Ini paksi X. Dan kamu label dekat sini sebagai X kecil. Dan atas ni untuk paksi Y ni kamu label juga dengan Y kecil.
Kemudian pada persilangan antara paksi X dengan paksi Y ini kamu labelkan sebagai huruf O besar. Ini kita panggil dia sebagai asalan ataupun titik tengah. Okey? Ataupun titik tengah untuk inilah graf ni. Dan koordinat asalan ini adalah dalam kurungan 0,0. Seterusnya, kita kena buat skala untuk paksi X dulu. Dia kata 2 cm kepada 1 unit. Macam mana tu? Ingat. Okey. Salah cikgu sebenarnya macam ni. Ukuran satu petak kecil ni, dia satu petak besar ni 2 cm sebenarnya. Ukuran satu petak kecil, daripada kalau kamu tengok ni, letak daripada ini ke sini adalah 1 cm. Ini ke sini 1 cm. Kalau petak yang besar sikit ni adalah 2 cm. Okey. Dia kata ukuran skala paksi X 2 cm kepada 1 unit. Maksudnya 2 petak. Sebab satu petak ni 1 cm. 2 petak kecil sama dengan 2 cm. Jadi 2 cm kamu tandakan 1 buat 1 unit. Kemudian 2 cm lagi ataupun 2 petak kecil lagi 1 unit lagi. So 1 unit tambah 1 unit akan jadi 2. Jadi 2. Kat sini 2. Dan seterusnya tambah lagi 2 cm ataupun tambah lagi 2 petak kecil. Okey. Dia akan jadi 3 unit lah. 3 kat sini. Sebab 2 tambah 1 unit jadi 3 unit. Ini adalah skala yang kita gunakan pada paksi X mengikut arahan daripada soalan. Untuk graf, kamu kena ingat nilai selepas titik tengah kat sini, selepas koordinat 0,0, ke arah kanan, nilainya adalah bernilai positif. Manakala sebelum nilai asalan ini ataupun sebelum nilai daripada O kat sini, nilai X dia adalah nilai negatif. Bernilai negatif. Itu kamu kena ingat. Just ingat untuk skala pada paksi X, skala yang kamu gunakan mestilah sama untuk nilai positif ataupun nilai negatif. Tak boleh tak sama, kena sama. Jadi kena ingat untuk skala pada nilai negatif pula, iaitu ke arah kiri, untuk daripada kosong, kena gunakan 2 unit sebagai 2 cm sebagai 1 unit. Jadi 2 cm maksudnya 2 petak kecil. Satu petak kecil 1 cm, satu lagi petak kecil 1 cm. Jadi dekat sini adalah 2 cm. Jadi nilainya 1 unit. Ingat ke kiri maksudnya negatif. Jadi letakkan negatif 1. Okey. Kemudian kita tambah lagi 2 unit ke kiri. Dia akan jadi negatif 2. Maksudnya dia bertambah 1 unit. Jadi negatif 1, kalau kamu tambah dengan negatif 1 akan jadi negatif 2. Jadi inilah skala dia. Ini negatif 1, ini negatif 2. Kalau ada lagi 2 cm di sini, ini akan jadi negatif 3. Okey, itu adalah bagaimana kita meletakkan skala pada paksi X. Seterusnya kita letakkan skala pada paksi Y. Dalam soalan, skala paksi Y adalah 2 cm kepada 2 unit. Jadi untuk paksi Y, nilai ke atas selepas O ni ataupun asalan, nilainya positif. Dan nilai ke bawah sebelum O ataupun asalan adalah bernilai negatif untuk paksi Y. Jadi bermula di sini, skala untuk paksi Y dikata 2 cm kepada 2 unit. Ingat satu petak kecil 1 cm, satu lagi petak kecil 1 cm. Jadi 2 cm sama dengan 2 unit. So ini 2, labelkan 2 sebab 2 unit. Okey, kemudian bertambah lagi 2 cm akan jadi 4 unit kerana 2 tambah 2 unit jadi 4 unit. Kemudian tambah lagi 2 cm akan jadi 6 unit kerana 4 tambah 2 jadi 6 unit. Dan lepas 6, kalau kita tambah lagi 2 cm akan jadi 8 unit kerana 6 tambah 2 jadi 8 unit. Okey. Itu. Kemudian lepas 8 kita tambah lagi 2 unit, iaitu selepas 2 cm akan jadi 10 unit. Ataupun 10 lah, 10 unit ni 10. 8 tambah 2 akan jadi 10. Okey, sekarang ni dah siap skala untuk paksi Y. Bila sudah siap, kita tentukan skala untuk paksi X dan paksi Y. Sekarang ni kita kena plotkan titik. Plotkan titik ataupun koordinat
pasangan tertib daripada jadual nilai tersebut. Yang pertama, okey, kita tengok ini. Yang pertama ni jadual nilai kita, nilai negatif 20. Macam mana nak plotkan nilai negatif 20? Tengok pada nilai X. Nilai X ni tengok nilai dia negatif 2. Ni negatif 2 kat sini. Kemudian nilai Y dia kosong. Y dia kosong mana? Y kosong kat sini lah. Y kosong. Sebab Y dia kosong, 2, 4, 6 nilai Y. Jadi nilai titik bagi koordinat ataupun pasangan tertib negatif 2, 0 adalah di sini. Jadi kita tandakan di sini. Tandakan titik di sini. Kemudian titik kedua, nilainya adalah dalam kurungan negatif 1, 2. Negatif 1 maksudnya merujuk pada nilai X. So nilai X di sini negatif 1. Kemudian 2, sebab nilai dia negatif 1, 2, 2 merujuk kepada nilai Y. Tengok Y2. Y2 dekat sini. Y2 kat sini kamu tengok kat sini. Nilai X ni negatif 1. Jadi dia bertembung di sini, bersilang di sini. Jadi kamu tandakan titik dia di sini. Ini kita letakkan koordinat dia negatif 1, 2. Kemudian titik yang ketiga adalah dalam kurungan 0,4. 0,4 maksudnya nilai X dia kosong. Nilai X kosong kat mana? Nilai X kosong dekat sini lah. Dekat tengah-tengah dekat sini. Nilai X kosong, kemudian nilai Y dia 4. Nilai Y 4 dekat sini. Jadi di sinilah titik untuk koordinat ataupun pasangan tertib 0,4. Okey. Seterusnya, pasangan tertib ataupun koordinat 1,6. 1,6. 1 adalah nilai X. Tengok pada paksi X, nilainya 1. Kemudian tengok pada paksi Y, nilainya 6. Kat sini. Jadi di sinilah titik untuk koordinat dalam kurungan 1,6. Seterusnya, nilai pasangan tertib ataupun koordinat dalam kurungan 2,8. 2,8. Maksudnya nilai X dia 2, nilai Y dia 8. So di sinilah. Di sini adalah titik persilangan bagi pasangan tertib 2,8. Dan akhir sekali, titik untuk pasangan tertib 3,10. Maksudnya nilai 3 merujuk pada nilai X. X dia 3, Y dia 10. Y dia 10 di sini. 3, tengok ke atas, bertembung dengan 10Y. Di sinilah. Jadi tandakan titik di sini, letak koordinat 3,10. Koordinat ataupun pasangan tertib, samalah tu. Okey. Apabila kamu sudah plotkan ke semua titik-titik pasangan tertib tersebut, langkah terakhir sekali, okey, bukan langkah terakhir, minta maaf. Langkah yang seterusnya, kamu gunakan pembaris, kamu sambung ke semua titik tadi. Okey, gunakan pembaris, sambung ke semua titik, akan membentuk satu garisan lurus. Okey, ini adalah graf fungsi kamu. Dan akhir sekali, kamu kena labelkan graf kamu. Tuliskan fungsi, okey, fungsi apa kat sini? Fungsi dia, ni kita tahu fungsi apa? Fungsi dia Y sama dengan 2X tambah 4. Tuliskan fungsi dia Y sama dengan 2X tambah 4 berdekatan dengan graf yang kamu lukis. Okey. Itu saja. Jadi siap. Siap graf fungsi kamu. Okey, untuk contoh 5. Okey. Jadi untuk pelajaran hari ini sampai di sini saja. Cikgu nak kamu tolong faham cara untuk lukis graf, dan cikgu nak graf ni kamu lukis dalam buku latihan Maths 2 kamu. Kalau kamu ada kertas graf lagi bagus. Kalau kamu ada kertas graf, boleh dapatkan kertas graf, tolong lukis graf ini menggunakan kertas graf. Pastikan skala yang kamu gunakan adalah betul. Okey. Cikgu nak kamu salinglah contoh 5, A dan B ni, dan lukis graf ni. Lukis graf ini dalam buku latihan Maths 2 kamu. Graf ni kalau boleh lukis guna kertas graf. Okey, itu saja untuk ajaran kita hari ini, dan sebagai latihan untuk kamu. Okey, untuk latihan untuk kamu hari ini, cikgu nak. Okey, kamu buat latihan sikit ya. Okey. Latihan jom cuba 8.2. Okey. Cikgu nak kamu buat latihan.
Cikgu nak kamu buat latihan nombor 1, A, B, C. Ini sajalah. Buat latihan nombor 1, soalan A, soalan B dan soalan C. Bina dan lengkapkan jadual nilai. Okey. Menggunakan fungsi berikut. Buat dalam buku latihan Maths 2 kamu. Dan kalau ada suara masalah, ada soalan, boleh mesej cikgu dalam grup Telegram subjek matematik. Okey. Itu saja kelas. Terima kasih.